Pertama sekali, saya ingin tekankan di sini, demokrasi bukanlah bermaksud mengadakan pilihan raya sekali dalam 5 tahun. Itu bukanlah tujuan utama kita dalam mana-mana negara demokratik. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi adalah suatu yang lumrah berlaku di mana-mana. Mengadakan pilihan raya itu adalah salah satu faktor ataupun prerequisite yang utama, tapi ianya perlulah digandingkan dengan kewujudan media yang terbuka, pihak eksekutif yang tidak melampaui batas kuasanya, dan juga sistem perundangan yang berkesan yang dapat menjanjikan keadilan untuk seluruh rakyat. Kita perlu faham isu-isu ini dahulu daripada segi backgroundnya, latar belakangnya. Dan kembali kepada pilihan raya, saya setuju Indonesia merupakan salah satu contoh utama yang kita masih lagi ambil dari segi inspirasi dan teladan yang baik dan sebagainya. Dan kerana itu, kita perlu pastikan lebih banyak lagi perubahan dilakukan dalam bagaimana kita mengadakan pilihan raya. Dakwah kekal adalah antara isu yang menjadi kontroversi di Malaysia. Ia bermula dengan pada tahun lalu apabila SPR mengumumkan bahawa mereka akan menggunakan dakwah kekal dalam pilihan raya umum ke-12 sebagai salah satu cara untuk membendung atau menghalang pengundian berulang. Akan tetapi, 4 hari sebelum pilihan raya, penggunaan dakwah kekal dibatalkan. Dan ini mengundang kemarahan daripada parti pembangkang dan juga NGO. Dan begitu juga sebahagian daripada rakyat Malaysia. Cara rakyat itu diperlakukan seolah mereka itu bukan warga negara ini. Mereka itu seolah macam alien, orang luar, orang asing yang sibuk di negeri ini. Mereka seperti orang Palestin yang tak dikendaki di Israel gitu. Disepak, terajang, dipijak, dicederakan. Ini bukan tindakan negara maju. Kalau yang mengambil tindakan itu Hitler, Adolf Hitler, Benito Mussolini, itu tidak heran kerana mereka itu golongan fasis yang melihat rakyat ni harus tunduk di bawah tapak kaki mereka saja. Tapi sebuah negara yang merdeka, negara yang dikatakan mengamalkan demokrasi, negara berperlembagaan, negara raja yang punya raja berperlembagaan, negara yang punya dewan pertuanannya, negara yang punya dewan rakyatnya, dewan negaranya, dewan undangannya. Saya heran kenapa sampai sekarang tak berubah. Dari segi orang muda, memang jelas banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan mereka mendaftar sebagai pengundi. Kerana ramai, saya rasa 4 juta lebih tidak yang eligible to vote, layak mengundi, tidak mendaftar ataupun daftar tapi tidak sempat diberikan ruang untuk mengundi oleh SPR dan sebagainya. Jadi ini masalah yang serius. Kerana pilihan raya akan datang, kita merupakan negara a young nation. Rata-rata rakyat kita adalah daripada umur 15 hingga 35 tahun. Ini satu realiti yang begitu menekan. PAS dan Parti Keadilan Rakyat dengan juga dipersetujui oleh DAP bersetuju untuk memboikot
pilihan raya kecil Batu Talang sebagai tanda protes rakyat Malaysia kepada sistem pilihan raya yang tidak telus, tidak adil, tidak saksama, yang terlalu bias kepada kerajaan yang memerintah. Keputusannya bahawa rakyat harus menunjukkan satu sikap bersama untuk mengadakan satu perhimpunan rakyat besar-besaran secara aman di Kuala Lumpur. Kita melihat satu solidariti yang luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara. Golongan berbagai pihak, berbagai lapisan, berbagai sektor, berbagai ideologi. Dan akhirnya seperti mana yang dunia saksikan pada tarikh yang kami anggap tarikh keramat itu, warna kuning telah mendominasi Kuala Lumpur dan perarakan itu walaupun disekat dengan berbagai cara oleh pihak keselamatan, walaupun diugut dengan berbagai bentuk bermula daripada Perdana Menteri sampai kepada ahli-ahli politik yang lain, sampai kepada ketua polis negara dan sebagainya. Tetapi itu tidak menghalang daripada berlakunya perhimpunan tersebut. Banyak perubahan yang telah dilakukan. Saya pasti pihak Anfal sendiri mempunyai lebih data tentang hal ini. Tapi yang paling penting mungkin dari segi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sendiri. Kalau dahulu dilihat sebagai lebih bebas, tapi setelah pindaan dibuat di Parlimen sekitar tahun 60-an, akhir 60-an, 70-an, maka ianya terus dikira sebagai satu pusat lantikan civil servants. Maksudnya ada unsur-unsur ataupun pengaruh eksekutif di situ. Jadi saya lihat kalau kita mahu mengembalikan kewibawaan dan juga independence of SPR, Election Commission kita perlu menilai balik dari segi dasar dan juga pindaan yang telah dilakukan terdahulu dan mengembalikan semangat dan juga cara ianya dipandu sebelum pindaan dibuat. Ini penting kerana dalam apa-apa pun kita perlu pergi kepada isu pokok, isu yang utama, dan kalau kita mahu memperbaiki lagi segi keterbukaan media, peluang yang diberikan kepada parti-parti pembangkang untuk sama ada menonjolkan calon mereka, menonjolkan isu-isu ataupun pendapat mereka, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah kalau kita tak pergi kepada isu pokok, iaitu Badan Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri. Mereka yang merangka undang-undang, mereka yang melatih pegawai-pegawai semasa pilihan raya, mereka yang memastikan proses pilihan raya itu berjalan dengan lancar. Dan pada saya wujud bukti-bukti yang begitu jelas yang menunjukkan bahawa kalau tidak ada suara rakyat yang begitu kuat, begitu berani mengatasi propaganda dan juga pelbagai cabaran semasa pilihan raya lepas, tak mungkin parti pembangkang dapat memenangi kerusi yang begitu banyak sekali. Nepal adalah sebuah negara yang baru selesai perang saudara. Dan sekarang mereka baru saja menukar kerajaan mereka daripada sebuah kerajaan beraja kepada republik. Tidak ada apa masalah yang berlaku. Walaupun situasi keselamatan mereka lebih teruk dari Malaysia, tidak pernah timbul masalah dakwah kekal menjadi pengancam kepada keselamatan mereka. Pada pengalaman saya memantau pilihan raya di luar negara,
Dawat kekal adalah perkara yang normal yang digunakan dalam pilihan raya umum yang lalu. Maksud saya dalam pilihan raya mereka. Jadi lihat contoh di jari saya. Ini adalah dawat kekal yang saya cuba sewaktu saya berada di Nepal. Saya pasti kalau mahu diberikan contoh yang paling kukuh adalah dari segi isu dakwat indelible ink. Walaupun kita ketengahkan dengan serius, tapi sebenarnya ia adalah sesuatu yang amat mengecewakan kerana sudah proses itu berlalu dengan pembelian berjuta ringgit. Kerajaan habiskan wang tersebut. Akhirnya atas dakwaan yang tak berasas dibawa oleh Ketua Polis Negara, Peguam Negara, begitu sahaja. Ya, bagi Bersih pun kita dah banyak kali kita minta melalui bukan melalui surat tapi melalui kenyataan-kenyataan kita minta banyak kali untuk melihat sendiri laporan polis yang telah dibuat, yang telah didakwa oleh Ketua Polis Negara. Tapi mereka tidak memberi apa sebarang respon, sehingga kan Pom Puan sendiri mengutarakan soalan di parlimen dan baru kita dapat tahu bahawa sebenarnya tidak ada laporan polis. Dan tindakan ataupun keputusan diambil hanya berdasarkan hearsay adalah menunjukkan satu tindakan yang ada berniat jahat lah. Tidak ada laporan polis dan satu pembaziran dan keputusan yang berniat jahat. So, SPR tidak pernah memberikan pendidikan melalui media massa atau kepada umum tentang bagaimana dawat kekal itu akan digunakan. Kerana dawat kekal adalah benda baru kepada rakyat Malaysia. Jadi pendidikan yang menyeluruh diperlukan ke seluruh negara agar rakyat faham. Tapi ini tidak dilakukan. The Foundation is very pleased to be working with Afghan colleagues and organizations on the presidential election process. And when that's finished, we'll be moving into work again with Afghan colleagues on the National Assembly election process. That election or series of elections will be more difficult and more complicated than the presidential election because it'll involve elections on a national basis involving a whole range of different political parties for a whole series of different elections: provincial elections, local elections, National Assembly elections. So this will be challenging for any organizations and entities involved in this process. Once those elections are finished, as the Foundation looks at things that it might be able to support that would be useful in the process of democracy and governance, we'd be looking at programs related to local government as a result of the elections that are scheduled for 2005. We'll also continue to work on higher education, trying to support programs across the country with higher education institutions that will help to produce qualified graduates who can get involved in a range of things related to the democratic process and everything else that people would get involved in this country. The whole issue of rule of law continues to be a critical issue in Afghanistan. The Foundation would hope and expect to be involved in that process as we are now. Everyone knows that democracy depends upon information. Information depends upon a media that is independent, objective, and can produce quality information to inform citizens. The Foundation has been working on programs in the area of media, and we would hope and expect to extend and expand the program support we provide for a number of organizations involved in the media. Apabila demokrasi itu tidak dapat dilihat, dirasa dan dihayati oleh sesebuah negara dan rakyatnya. Kalau kita masih ingat lagi betapa rakyat, khususnya mahasiswa di Korea Selatan sanggup bangkit dalam satu kebangkitan berdarah pada 18 hingga 27 Mei tahun 1980 untuk menentang pentadbiran kuku besi Pak Chung Hee yang telah memenjarakan, yang telah menyiksa, yang telah menghilangkan kebebasan kepada rakyat Korea Selatan.
Di Malaysia, kita bersyukur kerana kita tidaklah berhasrat ataupun bertujuan untuk menumpahkan darah untuk mendapatkan demokrasi. Tetapi demokrasi itu suatu hal yang sangat besar, suatu hal yang sangat mulia, satu hal yang sangat unggul yang harus diperjuangkan. Betul lah apa yang kita semua rasa kan. Memang salah kerajaan sebab dia orang mempunyai kuasa kan. Dia mempunyai kuasa, mempunyai mandat daripada rakyat untuk mentadbir negara ni. Tapi rakyat juga salah lah. Sebab kenapa kita terlalu lama baru kita nak buat perubahan. Sebab kita dah tengok setiap hari, penyelewengan, corruption. Tapi kita sampai dah tahap, corruption, okay. Sampai tahap dah kita reseptif dah terhadap benda tu walaupun benda tu sebenarnya salah. Dan salah tu terlalulah besar. But the fact is, politics affects everybody. The fact that the price of your petrol, the price of your cigarette, the fact that you're driving on the left or on the right hand side of the road, the fact that litter, rubbish is Malaysia is such a half the time is such a dirty country because we don't take care of our litter properly. We have no proper waste management system. We have a lot of problems. So and most of these problems come back to politics, and voters have no idea how they are going to influence policy. What we have at the moment is people saying, just vote me and everything will be fine. Vote me because of ethnic background. I will take care of you because I am of the same ethnic composition, or I am of the same religious composition. I think this is very impoverished. Saya rasa sangat terkejut sebab pada mulanya the deal was okay, kita cuba, it's a good momentum, tak menang pun tak apa, kita cuba kan. Itu yang semua orang ada sebab it was unexpected lah. So masa kita campaign pun kita pun macam dah tanam dalam jiwa kita macam okay, kita do the best, apa yang jadi nanti tak apalah, kita serahkan pada Tuhan je lah kan. Tapi bila dah tiba-tiba menang macam oh my god, against Shahrizad. Sebab saya ingat lagi ada beberapa orang lah cakap Nurul Izzah lawan ni political suicide, that kind of comments. Alah ni nak menggunakan nama ayah dia je tu. Alah memang nak lawan Shahrizad takkan menang lah. That kind of perspektif yang orang bagi kan. Tapi kita pun tak apa, whatever, tak apa. Kita try. It's a good momentum. It's a good start for her to be involved in politics. Tapi bila dah menang tu macam oh my god, things can change. Bila kita rasa macam sebenarnya boleh sebenarnya. Walaupun dalam kekangan, walaupun dalam dominasi kerajaan yang susah kita nak tembus. Tapi still the power of the people tu saya percaya lah kan. Boleh juga membawa kemenangan. Walaupun dalam keadaan yang ekstrim lah orang cakap kan. Macam banyaknya penipuan, banyaknya cubaan-cubaan untuk menipu dari segi ketulusan pilihan raya. Tapi still we can win. So saya rasa satu fenomena yang sangatlah pelik tapi benar. Saya nak sebut di sini. Semasa ayah dipecat dahulu pada tahun 1998, kami sekeluarga bangun. Dan kami bangun disokong bukanlah oleh para pimpinan yang kaya raya, bukanlah oleh para menteri, tapi disokong, dibantu oleh rakyat jelata, rakyat bawahan yang tidak mempunyai pangkat atau kuasa. Kerana itu, saya berjanji semangat yang saya tunjukkan semasa membela ayah mahu ayah dibebaskan, semangat itu juga akan saya perjuangkan untuk rakyat di Lembah Pantai. Jadi faktor isu nasional dan juga pada saya, mungkin mereka, saya ambil secara mudah yang datang ke ceramah saya, mungkin mahu mendengar anak Anwar bercakap lah macam mana nak mengambil pandangan dan first impression sebagainya. Tapi penting juga apabila mereka melihat, mereka mahukan keyakinan bahawa adakah kita, particular rakyat, mampu membawa perubahan yang mereka mahukan. Saya memahami bahawa tanggungjawab yang akan dipikul begitu berat dan besar, tapi yang penting adalah kita perlu ada hati yang ikhlas lah. Kami mendapat berita pada jam 12 malam bahawa bekalan elektrik putus di tempat pengiraan undi. Jadi bila saya mendengar berita tersebut, saya bergegas pergi terus kerana
walaupun pengumuman oleh Datuk Seri Charizad dilakukan pada jam 8.30 malam, kita tidak boleh mempercayai sistem yang ada, kerana pada saya terlalu banyak pengalaman lepas yang mengajar kita jangan sekali-kali ambil remeh perkara-perkara ini. Daripada pembaziran, kegagalan menggubal undang-undang dan sehinggalah pengkhianatan kedaulatan rakyat ini. Seterusnya, apa yang ingin saya juga mengumumkan bahawa di peringkat parti kita masuk beberapa petition termasuk di Rembau kerana jelas SPR gagal menjalankan pilihan raya yang adil di situ. Saya tak nak terperangkap dalam urusan-urusan teknikal ini. So kita akan serah di mahkamah, akan mula disebut pada 2 hari bulan di Mahkamah Tinggi Seremban. 2 hari bulan 6, minta maaf. Mahkamah Tinggi Seremban. Ini menunjukkan sehingga kita selesai memastikan apa yang berlaku dalam sistem kehakiman ini diperbaiki, kepincangan yang wujud ini diperbaiki, sehingga itu kita akan menghadapi masalah yang sama. Maksudnya petisi ini akan dibawa, tapi kalau sistem kehakiman kita tidak terjamin kewibawaannya, maka kita akan sentiasa berhadapan dengan perkara-perkara sini. Saya sendiri, kita sekurang-kurangnya petisi itu sepatutnya dapat kita dengar, kita melihat sendiri, kerana rata-rata semua kawasan parlimen menghadapi masalah yang agak sama. Hanya setengah tempat berjaya mereka lakukan penyelewengan, setengah tempat tidak. So I think if we want to have a more mature democracy, I think we need to have voter education. People, young children need to know what it means to be part of a democracy, how we can participate, and they need to learn this in school. Yeah? And we need to practice this in school. I mean, the whole system in school is extremely feudal. Yeah, the teacher stands there, and then on top of the teacher is the headmaster, who is, the literal, half the time it's like, the small feudal lord in a certain place, and then on top of that is the director, and then on top of that is the minister, and all very feudal. Rather, we should have a more democratic setup. Yeah, and voters need to know how they can influence the electoral process as well as the political policy making process, and they need to know how to do it by voting. Okay, and we also need to have, in my view, we need to have local government elections. Yeah, I mean, parliament is important, but local government is as equally important as parliament or even the state. Hari ini memang saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada badan-badan ini karena telah memberi satu kesadaran saya sebagai seorang rakyat Malaysia dan penduduk negeri Sabah, karena telah membuat sesuatu lain dari yang lain yang belum saya pernah alami selama ini, terutama sekali daripada hak seseorang rakyat Malaysia untuk menjadi pengundi. Ada kemungkinan mereka yang menuntut pembaruan atau reformasi dalam peraturan pilihan raya ataupun prosedur dia dari segi tarikh, mungkin mereka patut mengadakan lebih banyak perbincangan dengan di seluruh pelosok negara dengan kumpulan-kumpulan yang berbeza untuk mendapat feedback. Masalah-masalah yang diorang hadapi ni adalah satu yang real, reality lah. Jadi benda tu membantu kita untuk lagi rasa dekat dan rasa membuatkan kita lagi driven untuk membantu orang-orang ni.